Salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, dalam isu hangat ini, hari ini, yang saya nak sampaikan, dalam banyak perkembangan politik, isu semasa, hari ini satu kenyataan daripada Azalina, ataupun Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said, akhirnya membuat satu pendedahan yang bagi saya ini pasti mengejutkan ramai orang, terutamanya kepada yang pernah menjadi Perdana Menteri, yang pernah menjadi kerajaan, pemimpin-pemimpin sebelum ini, dan juga pemimpin hari ini. Menurut satu artikel daripada Astro Awani, Sultan Johor Zahir murka isu batu putih. Ini kenyataan daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said. Pendedahan ini yang menyatakan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar pernah menzahirkan rasa murka ekoran tidak merujuk baginda dalam keputusan berhubung isu tuntutan batu putih yaitu Pedra Branca. Azalina berkata, baginda menyatakan murka dengan keputusan yang telah dilakukan kerajaan terdahulu sehingga pulau berkenaan menjadi milik Singapura. Ketika majlis menghadap bersama Menteri Pertahanan, Datuk Seri Muhammad Hassan dan Menteri Luar, Datuk Seri Zamri Abdul Kadir pada Januari lepas. Keputusan berhubung batu putih satu yang unik kerana Malaysia terlepas peluang untuk memfailkan permohonan semakan terhadap keputusan Penghakiman Mahkamah Keadilan Antarabangsa ataupun ICJ. Kerajaan ketika itu melepaskan hak rayuan berkenaan dan perkara ini akan dibawa untuk perbahasan dalam pembentangan kertas putih mengenai Pulau Batu Putih di Parlimen. Dalam apa juga situasi, alasan atau nasihat, hak merayu tidak sepatutnya dilepaskan, katanya kepada pemberita pada Isnin. Dalam pada itu, beliau yang juga ahli Parlimen Pengerang menjelaskan, isu batu putih sepatutnya dirujuk kepada Sultan Johor, ekoran membabitkan kedaulatan tanah jajahan negeri berkenaan sebelum sebarang keputusan dilakukan. Walaupun pulau itu kecil, tetapi lakaran kawasan melibatkan perairan di Malaysia. Jika dirujuk Akta Laut, daratan beberapa kilometer di bawah laut itu milik kerajaan negeri Johor. Namun dalam kes ini, ia tidak dirujuk oleh kerajaan pusat kepada kerajaan negeri maupun Majlis Raja-Raja dan yang di Pertuan Agong. Sementara itu, Azalina berkata, Sultan Johor turut memuji usaha Malaysia untuk mendapat persetujuan mengadakan rundingan terperinci terhadap langkah Singapura menambah kawasan sekitar pulau itu menerusi pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada Januari lepas. Kita sudah terlepas peluang membuat rayuan, namun apa yang menjadi keutamaan Malaysia supaya Singapura tidak melakukan pembangunan di pulau itu. Sebelum ini media melaporkan kerajaan akan membentangkan kertas putih mengenai isu kedaulatan batu putih pada sesi Dewan Rakyat kali ini. Jadi, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kenyataan Azalina, baginda, yaitu Sultan Johor, menyatakan murka dengan keputusan yang telah dilakukan kerajaan terdahulu. Jadi, ini menjadi persoalan kerajaan terdahulu ini, yaitu pada waktu pentadbiran bila kerajaan yang terdahulu yang dinyatakan di dalam artikel ini. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan bapak semua, kita digemparkan hari ini dengan satu berita berkaitan dengan bungkusan ganja yang beralamatkan
untuk Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan juga Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, yang juga kedua-dua mereka adalah Presiden PKR dan juga timbalan Presiden PKR. Dalam satu berita hari ini yang pasti mengejutkan, saya dan Perdana Menteri tak ambil ganja. Kenyataan daripada Rafizi Ramli. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, saya berfikir setelah saya melihat artikel ini yang menunjukkan satu rampasan bungkusan ganja yang dialamatkan kepada Anwar Ibrahim dan juga Rafizi Ramli. Ini satu kejutan besar, tuan-tuan dan puan-puan semua. Menurut Anda, tuan-tuan dan puan-puan semua, kenapa perkara begini boleh berlaku? Adakah ini untuk memburukkan nama Perdana Menteri dan juga Menteri Ekonomi? Menurut Rafizi, buang duit sahaja, hantar ganja kepada saya dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kami bukan ambil ganja. Itu respon daripada Menteri Ekonomi Rafizi Ramli secara berseloroh ketika diminta mengulas mengenai rampasan bungkusan yang mengandungi ganja yang dihantar ke alamat penerima palsu kononnya dibeli olehnya dan juga Anwar. Menurut Rafizi Ramli, none of us take weed. Kami tidak ambil ganja. Jadi itu pembaziran dan sudah tentu bungkusan tersebut dihantar terus kepada polis. Menurut Rafizi, katanya ketika sidang akbar di Dewan Rakyat pada Selasa, ahli Parlimen Pandan itu diminta untuk mengulas mengenai laporan media berhubung rampasan satu bungkusan mengandungi ekstrak ganja yang dialamatkan kepada beliau dan Anwar. Oke, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan semua, sebelum saya meneruskan isu hangat ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini sebentar dengan menekan butang subscribe. Anda juga dipersilakan untuk like dan share video ini. Dalam artikel ini, sebelum ini, media melaporkan Ketua Polis Daerah Sepang, Assistant Commissioner Wan Kamarul Azran Wan Yusof pada Isnin memaklumkan polis telah menerima satu laporan yang dibuat bahagian keselamatan pusat pentadbiran Kerajaan Putrajaya mengenai panggilan yang diterima memberitahu terdapat satu bungkusan atas nama dua ahli politik. Wan Kamarul Azran berkata, bungkusan itu disyaki mengandungi barang terlarang, memandangkan sebuah pejabat kerajaan di Putrajaya turut menerima bungkusan mengandungi daun ganja minggu lalu. Jadi itu adalah kenyataan daripada Rafizi Ramli dan ini yang berlaku, di mana terdapat satu bungkusan yang dihantar ke alamat penerima palsu yang kononnya dibeli oleh Rafizi Ramli dan juga Perdana Menteri. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan semua, bagi saya ini satu mungkin perangkap, satu cara musuh Anwar dan Rafizi, mungkin musuh kerajaan juga, yang coba untuk memburukkan nama Rafizi Ramli dan Anwar Ibrahim. Jadi saya rasa penerima palsu, di mana mengenai rampasan bungkusan yang mengandungi ganja yang dihantar ke alamat penerima palsu, saya rasa dalangnya ini pasti akan ditangkap oleh polis. Jadi teman-teman dan bapak semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan politik yang lain.